Okay, hi everyone. So dalam video ini kita akan membincangkan tentang keupayaan elektrod piawai. So saya baru sedar bahawa dalam playlist review saya tak includekan video ini. Tapi topik ini taklah penting sangat. Tapi kamu kena tahu apa yang berlaku pada itu. So keupayaan elektrod piawai. So untuk keupayaan elektrod piawai, kamu kena tahu dia adalah beza keupayaan. Beza keupayaan maksudnya dia punya nilai volt. Nilai volt yang terhasil apabila wujudnya keseimbangan di antara kepingan logam dan juga dia punya larutan aqueous yang mengandungi ion logam itu sendiri dalam sel setengah. So maksudnya, let's say this is my beaker. Okay, ini adalah beaker saya. So dalam beaker saya dalam beaker ni saya letakkan, saya celupkan satu elektrod, satu kepingan metal, di mana contohlah kepingan metal ini adalah zinc. So jadi larutan yang saya gunakan mesti ada ion zinc 2+. Contoh larutan zinc 2+. So zinc 2+. So contohnya saya gunakan larutan zinc nitrat. Jadi apabila berlakunya keseimbangan di antara kepingan logam dan juga larutan aqueous yang mengandungi ion logam itu sendiri, so akan terhasilnya dia punya nilai beza keupayaan. Tapi beza keupayaan ini dia tak dapat terhasil kalau kita tak gandingkan dia dengan satu jenis keupayaan elektrod, iaitu this one, keupayaan elektrod piawai untuk hidrogen, which is saya selalu gunakan perkataan SHE yang stand for Standard Hydrogen Electrode. Standard Hydrogen Electrode. So standard hydrogen electrode ini dia perlu terhasil. Okay, dia perlu dia ada certain condition yang kamu kena patuhi untuk wujudkan SHE ni, SHE ni, di mana nak wujudkan dia, nak wujudkan benda ni untuk berlaku, dia mesti dalam keadaan standard, dalam standard condition. Apakah dia punya standard condition? Standard condition dia ada 4. Yang pertama, dia punya suhu tu dia mesti 25 degree Celsius. Okay. Yang kedua, dia mesti menggunakan tekanan sebanyak 1 atm. Okay. Tekanan sebanyak 1 atm. Yang ketiga, dia perlukan larutan aqueous yang digunakan yang mengandungi larutan H+ ion sebanyak 1 molar. Dan yang keempat, dia menggunakan elektrod lengai. Okey, elektrod lengai tu maksudnya, sekejap. Elektrod lengai ini maksudnya elektrod di mana bila kita reaction dia, kita letakkan dia dengan any kepingan, dia tak bertindak balas. Dia cuma macam tu je. Elektrod lengai ni kalau dalam bahasa Inggeris dia, kita katakan dia sebagai inactive electrode. Maksudnya dia tak bertindak balas pun, inactive electrode je. Okey. So yang selalunya elektrod lengai yang kita gunakan adalah platinum, nikel ataupun PD. Okey. So dalam kes ini digunakan platinum PT. So contohlah kalau saya di sini dalam gambar raja ni, dia gabungkan zinc, digandingkan zinc dengan hidrogen melalui tiap-tiap garam dan disambungkan, dia dapat bacaan 0.76 volt. Jadi inilah elektrod piawai, keupayaan elektrod piawai bagi zinc. Contoh lagi, kalau saya bagi Mg, saya gandingkan dengan Mg, dalam sini ada Mg2+. So, saya gandingkan dengan hidrogen,
Jadi akan terhasilnya contoh bacaan dia adalah 0.16 volt. Jadi ini adalah untuk mg. Jadi itu sebenarnya yang maksudkan dengan keupayaan elektrod piawai. Dan satu lagi, untuk sini, untuk elektron, untuk hidrogen, nilai E0 cell dia standard cell dia adalah 0 volt. Okey, jadi apa-apa bila saya gandingkan dengan gas hidrogen, okey, contoh right now bacaan dia adalah 0.76 volt. Jadi 0.6 volt ini adalah kepunyaan zinc ini sendiri. Okey, kalau saya gandingkan dengan magnesium itu sendiri yang punya volt itu, sebab hidrogen 0. Okey, so wujudlah satu rumus di sini. Okey. Sekejap. So wujudlah satu rumus yang akan kita gunakan. Ini bukan E0 cell lah, ini untuk hidrogen sahaja. Okey, wujudlah satu rumus di mana yang kita belajar adalah E0 cell equal to E0 cathode. Okey, cathode minus E0 anode. Okey, jadi memandangkan kita punya anode ini adalah kita punya anode dan ini adalah kita punya cathode. Jadi bila kita bertindak balaskan dia, so bacaan ini akan jadi 0 dan selebih bacaan ini akan kepunyaan yang sebelah kiri. Okey, so macam itulah cara secara mudahnya macam mana kita nak fahamkan apa itu keupayaan elektrod piawai. Jadi keupayaan elektrod piawai ini akan menghasilkan satu table. So table inilah yang akan terhasil. So this one, setiap satu ni dia dah gabungkan dengan hidrogen. Untuk apa dia gabungkan dengan hidrogen punya setup ini, SHE ni, dengan standard hydrogen electrode, supaya dia untuk dapatkan nilai E0 bagi setiap logam. Okey, tapi jangan risau, untuk nilai this one kamu tak perlu hafal. Okey, so kalau dalam exam mungkin dia akan diberi kamu punya ini, ataupun dalam soalan dia dah bagi siap-siap soalan. Okey, ataupun macam ini juga. Okey, benda yang sama. Okey, kalau kamu tengok perasan, kalau kamu perasan this one, kalau kamu perasan this one, hydrogen adalah 0 sebab dia adalah as a reference untuk setiap metal ataupun bahan yang dia nak gandingkan, memberikan nilai E0 dan E0 yang lain ini. Okey. Jadi satu lagi, itu adalah berkenaan dengan standard hydrogen electrode. Itu berkenaan dengan macam mananya wujud nilai-nilai ini. Nilai-nilai ini bukan dibuat sebarang-sebarang. Nilai-nilai ini sudah telah ahli chemistry wujudkan ataupun bantu kita untuk mendapatkan nilai-nilai volt ini, nilai-nilai E0 ini. Okay, standard electrode volt ini. Okay, dan untuk kamu tahu, kamu kena tahu satu lagi, iaitu kekuatan ejen pengoksidaan dan kekuatan ejen penurunan. So macam mana kita nak identify kekuatan satu ejen penurunan dan kekuatan ejen pengoksidaan? Itu kamu kena tahu. So based on this one, kamu kena tahu ejen pengoksidaan berada di sebelah kiri. Lepas tu plus dengan elektron, reversible arrow yang boleh berputar balik, dia menjadi ejen penurunan yang di sebelah kanan. So untuk nak tentukan siapa lebih kuat, siapa lebih rendah, siapa lebih lemah berdasarkan dia punya kekuatan pengoksidaan ataupun penurunan, so here's come a formula. So formula yang selalu saya gunakan, yang selalu saya ingatkan adalah, so saya akan ingatkan, sekejap. Yang saya selalu ingatkan adalah positive left ox
Okey, dan saya gunakan satu lagi adalah negative read write. Okey. So, apakah yang dimaksudkan dengan positive left ox dan negative read write ini? Okay, kalau dia positive left ox, maksudnya semakin positif dia yang berada di sebelah kiri, dia semakin kuat oxidation agent. Agen pengoksidaan dia semakin kuat. So, kalau kamu tengok di sebelah kanan, di sebelah kiri, kamu tengok this one, sebelum arrow, kalau nilai dia lebih positif, jadi dia lebih agen pengoksidaan. Kalau dia lebih positif, so maksudnya this one kan dia makin positif kan, makin ke positif kan. So, semakin dia positif ke sini, kekuatan agen pengoksidaan bertambah. Okey, kamu jangan keliru agen pengoksidaan ini bukan mengalami pengoksidaan. Dia adalah agen pengoksidaan yang mengalami proses penurunan. Terbalik ya. Agen pengoksidaan mengalami penurunan. Agen penurunan akan mengalami oxidation, pengoksidaan. Terbalik. Okey. Kalau this one pula, kalau agen penurunan, dia negative read write. Okey. Negative read write tu maksudnya semakin negatif. Kalau dia berada di sebelah kanan, dia akan lebih agen penurunan dia akan lebih tinggi. Okey, so kalau kamu tengok dia lebih tinggi, dia semakin negatif ke sini. Semakin ke atas dia semakin negatif. So bila dia semakin negatif, dia akan semakin tinggi dia punya agen penurunan. Okey, agen penurunan ini adalah apa? Agen penurunan ini dia mengalami pengoksidaan. Yang ni dia melalui pengoksidaan. Okey, jangan keliru dengan itu. Jadi kalau soalannya dia selalu tanya, okey, contohlah, okey, saya ambil random things. Pb2 plus, H plus, dan Mg2 plus. Okey, tak naklah H plus. So let's say kalau saya ada, okay, so let's say saya ada Li plus. Okay, arrange in increasing of strain of oxidation agent. Okay, so sekarang kita nak increasing of strain. Maksudnya siapa lagi kuat daripada yang paling lemah ke paling kuat of oxidation agent. So dalam soalan tu mungkin dia akan bagi nilai PB, dia bagi nilai Li, dia akan bagi nilai Mg2 plus, dia biasanya. Tapi kita just rujuk kepada table kita lah. Okay, so tips dia macam ni. First, okay, increasing of strain oxidation agent. Oxidation agent, so maksudnya dia nak positive left ox. So semakin positif nilai dia, kalau dia berada di sebelah kiri, dia semakin kuat dia punya oxidation agent. Okay, hati-hati tu. Okay.
So right now kita comparekan. Kalau PB2 plus, apakah nilai dia PB2 plus? Negative 0.13. Okay, negative 0.13 volt. Okay, ini untuk PB. Kalau Li plus, negative 3.04 volt. Dan kalau Mg, negative 2.38 volt. So sekarang kita akan susun dia mengikut positif left ox. Positif left ox maksudnya yang lagi positif lagi kuat dia punya oxidation number. So sekarang yang paling positif adalah PB. Sebab this one yang paling positif. Ini nombor 3. Lepas tu yang keduanya adalah diikuti oleh Mg. Faham tak? Dan yang paling rendah adalah Li sebab dia sangat negatif. Ini nombor 1, nombor 2 dan PB nombor 3. Jadi susunan dia adalah Li plus, Mg2 plus dan juga PB2 plus. Increasing strength of oxidation agent. Jadi inilah jawapan yang betul. Okay, so begitu juga application untuk negative red rag. Okay, so kamu boleh try by yourself using these tips. Maybe it can help you in your exam. So itu sahaja daripada saya untuk video ini. Thank you and goodbye.